Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah siri keempat, faham kebahagiaan dan pengalamannya dalam Islam. Pada siri ketiga saya telah sentuh empat ciri-ciri bagi faham ataupun konsep kebebasan dan prinsip-prinsip akhlakiah barat dan juga Islam perbezaan antara keduanya. Jadi kita telah menyentuh tentang konsep insaniah ataupun individuality ataupun individualisme dan kemudian kita juga telah sentuh konsep kebebasan itu sendiri, tentang liberty, tentang free will, ataupun freedom, ataupun human right itu dan kemudian kita sebutkan juga tentang penguasaan terhadap alam alam yang bagaimanakah yang berada di dalam minda barat dan bagaimanakah alam yang difahami dan difikir ataupun dihayati oleh umat Islam dan kemudian kita sebutkan juga tentang pemujaan terhadap kebeliaan Jadi secara ringkasnya ialah Barat melihat konsep individu ataupun manusia itu tidak sama dengan Islam melihat konsep insan. Bahkan perkataan insan itu sendiri yang secara semantiknya itu bermaksud lupa. Nasia, yansa, insan, nisyan. Manusia itu sendiri maksudnya lupa. Lupa apa? Lupa tentang suatu perjanjian asal yang telah mereka buat. Suatu kontrak yang telah mereka buat dengan Allah SWT sewaktu mereka berada di alam roh. Dan kemudian mereka lupa apabila mereka telah diwujudkan di atas dunia ini. Due to certain factors lah. Kerana sebab-sebab tertentu. Jadi hadirnya ataupun wujudnya para rasul yang diutuskan para nabi yang membawa kembali ataupun menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang Allah SWT telah berikan ataupun wahyukan itu telah membawa kembali manusia itu kepada jalan yang benar ataupun kepada keadilan keadilan dalam erti kata membawa kembali apa yang ataupun mengamalkan kembali apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian asal itu. Jadi konsep ini tidak samalah dengan apa yang difahami oleh Barat. Mereka melihat individu itu sebagai suatu entiti yang mempunyai kemampuan dan kekuatan yang tersendiri, yang tidak dicipta ataupun yang terputus, yang tidak ada hubungannya dengan suatu kuasa luar yang mengawal tingkah laku serta keperluan peribadinya serta kekuatan akliyahnya, kekuatan jasmaniahnya, kekuatan rohaniahnya, apatah lagi dan diri jasmani ini hanya tunduk takluk kepada kemahuan dirinya, kepada kehendaknya, kepada apa yang difikirkannya benar, yang bersifat relatif dan juga subjektif. Mereka tidak percaya kepada wujudnya satu kebenaran yang tetap sifatnya itu, yang tidak berubah dan mesti abide to ataupun ditaati, dipatuhi. Jadi mereka bahkan tidak ingin menjauhkan diri ataupun membebaskan diri mereka itu daripada kongkongan agama dan prinsip-prinsip yang dirasakan tidak perlu, yang mengganggu kebebasan dan mengganggu perkembangan potensi mereka itu. Begitu juga kita berbicara tentang alam itu. Apakah yang dimaksudkan dengan alam? Jadi Islam melihat alam itu luas. Alam itu berlapis-lapis. Alam itu bertingkat-tingkat. Ia bukannya sahaja alam di dunia ini. Bahkan kita juga mempunyai alam roh. Di alam roh itulah kita membuat perjanjian asal dengan Allah SWT. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Di mana penyaksian terhadap rububiyah
ketuhanan Allah SWT itu telah dicatatkan di suatu alam roh. Pada hari kejadian itu, the day of covenant, Yaumul Mithaq, itu hari perjanjian. Dan kemudian kita juga mempunyai alam selain daripada alam dunia ini, iaitu alam barzakh. Dan kemudian kita mempercayai adanya akhirat. Dan kita juga mempercayai bahawa kewujudan itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya kewujudan yang kita lihat dengan mata kasar kita, tetapi kewujudan yang lebih bersifat unity, yang mempunyai ketauhidannya itu, yang semuanya menjurus akhirnya kepada Allah SWT, iaitu kewujudan yang hakiki. Jadi tidak begitu yang difahami oleh Barat. Mereka hanya melihat alam fizikal ini, alam material ini, alam yang hanya dapat dicerap oleh panca indera mereka, oleh panca indera manusia. Dan ini sahaja yang menjadi concern ataupun keinginan ataupun menjadi paksi bagi segala pergerakan dan juga hala tuju mereka. Dan perkara-perkara ini yang saya jelaskan ini sebenarnya sangat penting sebab ia membawa kepada konsep kebahagiaan itu. Bagaimana mereka melihat kebahagiaan, bagaimana mereka mentafsirkan kebahagiaan. Jadi bagaimana konsep alam dan insaniah ini menyebabkan mereka melihat kebahagiaan itu sebagai aspek yang fizikal juga. Dan satu lagi perkara penting yang saya sebut sebelum ini ialah berkenaan dengan kebeliaan. Kebeliaan ini ialah kemudahan. Tengah muda, tengah sehat, tengah cantik, tengah lawa, tengah kaya. Jadi keadaan-keadaan begini adalah suatu keadaan yang dicitrakan, yang dicita-citakan, yang dikhayalkan, yang diimajinasikan supaya terjadi. Di mana saya sebutkan juga tentang konsep negara sempurna. Di mana negara sempurna ini ataupun ideal state ini suatu negara yang dicita-citakan mempunyai tiga golongan penting: pentadbir, kemudian pemikir ataupun ahli falsafah, dan kemudian artisan ataupun mereka yang terlibat dengan seni. Dan kesenian itu sendiri dikaitkan ataupun disifatkan ataupun diperlambangkan dengan keindahan tubuh badan manusia itu. Sebab itulah kita tengok modeling, lakonan, nyanyian dan persembahan yang memaparkan keindahan tubuh badan manusia itu, yang memaparkan kecantikan dan ketangkasan pergerakan, yang memaparkan kekuatan ataupun perlakuan yang hanya mampu dibuat oleh orang yang gagah, yang gagah dan kuat, dan mampu dari segi ketahanan fizikalnya, dari segi ketahanan mentalnya itu. Jadi kalau kita tengok persembahan magic ataupun circus itu, akrobatik yang dipersembahkan mereka di pentas mana-mana pun menunjukkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ini, sehingga kadang-kadang akal kita tidak terfikir seorang manusia boleh melakukan yang sedemikian. Jadi ini adalah antara perkembangan potensi yang sentiasa digalakkan untuk dikembangkan oleh manusia barat, di mana terdapat titik ataupun potensi yang sebenarnya wujud di dalam diri manusia itu yang sewajarnya dikeluarkan, bakat terpendam, kekuatan yang kita tidak tahu, kita ingat kita tidak boleh buat, sebenarnya kita boleh buat. Jadi muncullah slogan-slogan, moto-moto, kita boleh, awak boleh, saya boleh, dan perkara-perkara mustahil itu tidak mustahil sebenarnya, nothing impossible. Bahkan di dalam filem-filem mereka terdapat cerita-cerita seperti Rambo, Rocky, Mission Impossible, dan banyak lagi cerita-cerita lain
yang menunjukkan yang kehebatan manusia itu boleh mengatasi kehebatan takdir ataupun kehebatan yang kononnya mustahil untuk kita selesaikan ataupun kita hadapi, dan kesemua itu diselesaikan dengan kekuatan intelek, kekuatan badaniah, kekuatan kecantikan, dan juga wang ringgit. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya tentang faham kebebasan dan akhlakiah Barat dan Islam ini. Yang kelima ialah faham akhlak itu sendiri. Faham akhlak bagi seorang Muslim ianya adalah bersumber daripada wahyu dan kenabian. Dan saya sebutkan pada siri ketiga bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi model terbaik, menjadi insan yang paling mulia, menjadi tokoh yang paling hebat dari segi moralitinya, dari segi etikanya, dari segi dignitinya, dari segi integritinya. Jadi umat Islam keseluruhannya, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi one to one ataupun menghadap berdepan begini, tetapi baginda SAW dijadikan satu contoh dan direkodkan keseluruhan akhlak-akhlak beliau itu dalam segala bentuk. Bentuk perkataannya, bentuk perbuatannya, bentuk senyapnya, bentuk malunya dan bentuk marahnya. Jadi wahyu dan kenabian ini akhirnya menjadi tonggak ataupun titik tolak kepada panduan bagi prinsip akhlakiah muslimin keseluruhannya. Tetapi di Barat, faham akhlakiah mereka hanyalah bergantung kepada falsafah. Kerana mereka menolak agama Kristian mereka itu. Ingat yang saya sebutkan sebelum ni. Jadi agama itu dianggap sebagai suatu kekangan, suatu perkara yang melambatkan pergerakan dan hanya diperlukan oleh orang-orang yang mabuk, yang lemah, yang lembek. Jadi oleh itu sumber bagi prinsip akhlak mereka adalah akal. Bagaimana mereka menafsirkan good, bagaimana mereka menafsirkan bad, baik dan buruk itu akhirnya telah boils down, pergi kepada suatu kesimpulan kebaikan ataupun keburukan itu ialah relatif. Maksud relatif ini ialah ia tidak tetap. Kalau awak rasa bagus, baguslah. Kalau saya rasa bagus, baguslah. Mungkin bagus pada waktu sekarang ini, tapi 10 tahun kemudian sudah tidak bagus. Contohnya perkahwinan. Perkahwinan dulu dikira sebagai suatu kesucian, ikatan yang penting untuk menentukan baka, menjaga asal-usul keturunan dan kemudian untuk menjadi salah satu punca kebahagiaan. Tetapi pada waktu sekarang ini, itu lebih kurang baru 50 tahun selepas daripada perkahwinan itu diterima di Barat, perkahwinan sekarang sudah tidak diterima sebagai satu perkara penting dalam kehidupan. Anda boleh berhubungan lelaki perempuan ataupun sama gender, tetapi anda tidak perlu berkahwin. Bahkan dalam tema-tema filem dan drama episod mereka, perkahwinan itu bahkan membawa kepada kecelakaan, menyusahkan. Dan mereka rela membesarkan anak sebagai ibu tunggal, bapa tunggal. Anak tidak mengenali bapa. Dan kemudian berjumpa 20 tahun kemudian kerana diundang untuk giving away the bride. Ataupun nak kahwinkan anak begitu. Dan walaupun mereka mengakui kesan keluh kesah daripada perpisahan antara keluarga itu, ahli keluarga itu, tetapi mereka tetap menganggap bahawasanya we don't have to get married. You don't have to burden yourself in order to marry me. Dan jika sekiranya girlfriend itu ataupun teman wanita itu mengandung pun, ia tidak akan membebankan teman lakinya itu untuk mengahwininya. Don't treat me differently because I'm pregnant. Begitu. Tak payah layan saya berbeza.
Saya tidak ingin memberatkan anda. I'm just telling you that I'm pregnant. Saya kan mengandungkan anak anda, tetapi saya tidak mengatakan yang kita perlu berkahwin. Begitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang kita rasa janggal di dalam di dalam ruang lingkup persekitaran kita sebagai umat Islam. Dan itu kita belum bercerita tentang LGBT, tentang homosexuality. I'm a straight man, you are not straight man, macam tu. Jadi perkara-perkara ini menjadi suatu fenomena ataupun sesuatu yang diterima, yang diterima oleh Barat. Jadi apabila anda terima, saya terima, kita sama-sama terima, maka ia dijadikan norm ataupun norma kehidupan. Dan mungkin norma ini akan berubah 20 tahun, 30 tahun kemudian. Jadi sentiasa ada perubahan di dalam norma-norma akhlakiah itu, prinsip-prinsip akhlakiah itu. Kerana prinsip yang mereka betul-betul terima ialah prinsip perubahan, akan sentiasa berubah. Jadi inilah sebenarnya perbezaan dengan umat Islam. Kita menerima bahawasanya prinsip akhlak itu adalah suatu prinsip yang tidak berubah sehingga ke hari akhirat pun ia tidak berubah. Zina itu tidak diterima sebagai perkara halal. Ia tetap haram dan akan haram selama-lamanya. Begitu juga liwat. Dan itulah perbezaan yang besar antara Barat dan Muslim. Kemudian kita lihat dari aspek menuntut ilmu. Okay. Tujuan menuntut ilmu dalam Islam ialah untuk kesempurnaan diri. Kerana itulah Rasulullah SAW menyuruh kita mencari ilmu itu daripada minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu daripada baby, daripada dalam buayan itu sehingga kepada liang lahat, maknanya sampai mati. Pentingnya ilmu itu. Dan kemudian ilmu itu pula terdiri pada dua kategori. Suatu ilmu fardu ain, satu lagi ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah berkenaan agama. Kita mesti belajar agama dahulu. Mengetahui perkara-perkara penting agama. Dan kemudian barulah kita menambah dengan fardu kifayah, iaitu perkara-perkara lain selain pada agama yang perlu diketahui untuk perkembangan hidup, untuk kesempurnaan hidup, untuk kesempurnaan kekeluargaan, untuk kesempurnaan kenegaraan. Jadi walau bagaimanapun Barat mempunyai matlamat ataupun kehendak yang lain berkenaan dengan ilmu, iaitu pertama sekali mereka menolak agama, bukan? Dan yang kedua, matlamat ataupun falsafah pendidikan mereka itu ialah untuk melahirkan bukan seorang insan yang sempurna ataupun seorang insan yang baik, tetapi mereka ingin melahirkan seorang citizen yang baik, a good citizen. Jadi a good man versus a good citizen. Muslim sepatutnya menjadi seorang a good man, kerana daripada a good man automatik dia akan menjadi seorang anggota keluarga yang baik, dia akan menjadi seorang pekerja yang baik, dia akan menjadi seorang negarawan yang baik, dia akan menjadi seorang sukarelawan yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, dan wanita dan lelaki yang baik. Tapi Barat mereka memandang bahawa to be a good citizen, bagaimana to be a good citizen? Semua yang dianjurkan, yang dihalakan kehidupan mereka itu ialah untuk menjadi citizen yang baik. Citizen dari segi mana? Pertama, taat kepada undang-undang. Dan undang-undang mereka itu diasaskan di atas cita-cita kemanusiaan. Mereka undang-undang mereka itu tidak diasaskan ataupun dimaktub atas keagamaan ataupun ketuhanan. Bahkan pada setengah-setengah negara di Barat itu dinyatakan dengan jelas secularism ataupun sekular itu mestilah menjadi ideal philosophy of the state. Negara itu mestilah tidak lain dan tidak bukan sebuah negara sekular dan mengamalkan nilai-nilai sekular yang menolak perkara-perkara bersifat spiritual, yang menolak perkara-perkara bersifat rohaniah, yang menolak perkara-perkara bersifat kepercayaan. Apa yang kepercayaan yang sejati ialah kepercayaan bahawasanya sekular itu adalah cara hidup yang terbaik. Dan ini adalah falsafah yang diletakkan dalam
negara Amerika itu sendiri. Sewaktu Declaration of Independence, United States of America itu, asas-asas dan prinsip-prinsip kenegaraan serta prinsip-prinsip akhlak, kalau saya boleh kata begitu, diletakkan oleh salah seorangnya John Locke, tokoh yang kita bicarakan pada sesi yang pertama itu. Dan kepercayaan John Locke tentang natural rights ini, iaitu hak asasi manusia yang untuk dirinya, untuk harta bendanya, dan akalnya, itu dijadikan sebab khusus ataupun matlamat khusus di dalam ketatanegaraan Amerika Syarikat. Dan sebab itulah mereka yang ingin mendapat kebebasan, seringkali dinyatakan bahawasanya mereka merasa beruntung berada di Amerika Syarikat, sebuah bumi yang memberikan kebebasan, kebebasan hak kepada wanita, kebebasan hak kepada manusia untuk memilih agama mana pun, kebebasan manusia untuk memilih lifestyle, kebebasan manusia untuk menyuarakan pendapat dan cita-citanya, kebebasan manusia untuk menjadi kaya, kebebasan manusia untuk menjadi artis. Jadi sifat artistik itu diletakkan sebegitu rupa sehingga segala-galanya adalah mungkin. Tidak ada peraturan untuk diletakkan kepada apa pun. Jadi peraturannya ialah tiada peraturan. Begitu. Jadi ciri yang ketujuh bila kita bercakap tentang prinsip akhlakiyah Barat Islam ini ialah tentang faham dualisme. Apakah itu faham dualisme? Faham dualisme ini ialah pemisahan. Artinya kita tidak melihat suatu perkara itu sebagai suatu yang united ataupun kesatuan. Contohnya ialah jasmani rohani. Jasmani itu dilihat asing, rohani itu dilihat asing. Bagaimana pula dengan akal? Dalam Islam kita melihat akal itu rasio dan juga intelektus itu adalah suatu perkara yang bersatu. Barulah ia menghasilkan konsep akal yang tepat, yang benar, yang betul dan berjalan di atas landasan yang betul. Tetapi Barat memisahkan antara rasio dengan intelektus. Intelektus ini ialah suatu aspek yang menerima ilham ataupun intuition. Dan daripada intelektus inilah seorang Nabi itu menerima wahyu. Dan seorang manusia itu bermimpi yang sadik. Dan seorang lelaki biasa itu walaupun bukan Muslim menerima suatu ilham tentang graviti, hukum graviti, dengan memerhatikan apple yang jatuh daripada pokok yang sedang dia tidur dan berehat di bawahnya. Manakala rasio itu pula lebih kepada kemahiran akal itu dalam kerja-kerja berfikir dan kemampuan-kemampuan matematik, bahasa dan sebagainya. Jadi itulah dalam Islam itu intelektus dan rasio itu disatukan ataupun dilihat sebagai satu, dan saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Dan kita lihat pula kepada konsep akhlak. Kalau akhlak itu sebenarnya ia tidak sama dengan morality. Ia tidak sama juga dengan semata-mata etik. Bahkan akhlak itu ialah kesatuan antara ethics dan morality. Sebab itulah Profesor Samuel Menakil Atas itu menyebut akhlakiyah itu sebagai ethics and morality, ratio and intellectus. Jadi insan itu pula of dual nature, spirit and body ataupun soul and body. Okey, dan begitulah kejadiannya Barat itu sentiasa memisahkan antara sacred dengan profane. Tuhan dengan manusia itu tidak dilihat sebagai suatu entiti yang tidak boleh bersama. Kita Muslim dia tidak memahami bahawasanya Tuhan itu dalam sudut pantheism,
sudut seperti yang difahami oleh Hinduism. Tidak, kita tidak melihat sedemikian, tetapi kita melihat bahawasanya unsur takdir, unsur iradah Tuhan, unsur kemahuan Tuhan itu melebihi kemahuan manusia. Dan kita melihat bahawa manusia itu mempunyai ciri-ciri yang sebenarnya cuba untuk mirror ataupun mencerminkan sifat dan zat sifat Allah SWT. Kerana pada asal kejadian pun zat kita, ruh kita itu ditiupkan daripada suatu yang bersifat rabbani, suatu yang bersifat suatu yang bersifat mulia, suatu yang bersifat wa nufikha fihi min ruhi, gitu, wa yanfukhu fihi, kan, ditiupkan, dimasukkan ruh itu ke dalam tubuh manusia itu daripada Allah SWT itu. Dan perkara-perkara ini dipecahkan ataupun dijadikan separated ataupun tidak mempunyai kesatuan oleh barat. Okey, kita pergi kepada yang ke-8, iaitu tentang tanggungjawab. Di dalam Islam, tanggungjawab seorang insan itu ialah apabila ia balik. Dan tidak kiralah berapa umurnya pun, maka apabila ia balik, ia sudah menjadi seorang mukallaf. Taklifnya sudah diletakkan di atas bahunya, dan dia sudah wajib menjawab kepada Allah SWT tentang dosa dan pahalanya. Dan bahkan umur balik itu, lelaki dan perempuan itu sudah bermula saat 9 tahun. Bagi perempuan, dan bagi lelaki pun begitu juga. Apabila ia bermimpi, maka sudah baliglah ia. Dan mereka yang baligh ini wajib melaksanakan segala perintah Allah SWT, dari segi ibadah umum dan khususnya. Dan kemudian mereka sudah tahu membezakan antara yang hak dan batil. Dan sepatutnya mereka sudah mampu untuk menyumbang pada keluarga, pada negara dan sebagainya. Jadi saya tidak ingin menyentuh tentang boleh kahwin ke tidak selepas balik. Tetapi sekarang kita bercakap tentang isu tanggungjawab ataupun kefahaman ataupun maturity, kematangan itu dinilai pada aspek biologikal itu tadi. Tapi di barat mereka meletakkan umur itu pada sama ada 18 tahun ataupun sekarang ini telah menjadi 16 tahun. Jadi mereka tidak melihat faktor biologikal, tetapi suatu konsensus ataupun convention yang membincangkan apakah umur yang paling sesuai untuk mengundi, contohnya melaksanakan tugas kepada negara. Apakah contoh yang paling sesuai untuk memandu? Apakah contoh yang sudah dibenarkan untuk menandatangan sendiri perjanjian? Apa yang sudah menyebabkan seorang manusia itu sudah boleh bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, tidak perlu pertanggungjawaban penjaga. Jadi konsep di barat ini, isu minor abuse ini sangat menjadi satu perkara yang dibenci di barat. Sehingga kan sebab itulah menjadi suatu permasalahan apabila kita bercakap tentang mereka yang bernikah di bawah umur. Terutama apabila yang pengantin lelaki itu ialah yang berumur 40-an contohnya, ataupun 50-an, dan berkahwin dengan yang berumur 14. Dan isu itu pula dikaitkan pula dengan pelbagai cerita-cerita yang mereka salah faham dalam sirah kita, di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Okey, dan yang ke-9 dan ke-10 ialah tentang diri itu menjadi lokus. Diri rohania, kalbu, roh, nafsu dan akal itu menjadi lokus dalam perbincangan tentang akhlak dalam Islam. Tapi di barat bukan diri, tetapi citizen, warga negara, rakyat, penduduk sebuah negara. Dan kemudian juga perjanjian yang kita buat dengan Tuhan itu merupakan titik tolak daripada kehidupan kita ini,
dalam segala aspeknya, tetapi di barat kontrak sosial ataupun perjanjian sosial itulah yang menjadi tonggak ataupun titik tolak bagi segala tindakan mereka. Jadi saya ingat buat masa ini sahaja dahulu untuk kita fikir-fikirkan dan cuba faham-fahamkan, renung-renungkan kesemua siri 1, 2, 3, 4 dalam faham kebahagiaan ini saling kait-mengait dan menjadi perkara penting ataupun foundation untuk siri yang kelima dan seterusnya. Kenapa saya menitik beratkan tentang kefahaman tentang agama? Kerana kefahaman agama merupakan antara elemen terpenting dalam pandangan alam Islam. Dan kenapa kita sibuk bercakap tentang pandangan alam Islam dalam siri ini? Kerana tanpa pandangan alam Islam, maka kita tidak melihat perspektif elemen-elemen penting ini dengan cara yang betul, dengan kefahaman yang betul, dan oleh itu ia akan membawa kepada kefahaman yang salah tentang konsep kebahagiaan. Kerana kita ingin menceritakan tentang kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak boleh diceritakan tanpa menceritakan tentang prinsip akhlak, dan prinsip akhlak itu pula ia bertitik tolak daripada agama. Dan kita Islam ini adalah agama tanzil, agama yang diwahyukan oleh Allah SWT dengan sebenar-benarnya, yang kita terima setiap huruf di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian agama itu sendiri dan Al-Quran itu sendiri merupakan elemen yang penting di dalam pandangan alam Islam, di dalam kefahaman kita tentang Islam. Jadi untuk itu saya tinggalkan dahulu. Kita jumpa pada siri yang seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan maaf atas khilaf.